Okey, sebelum tu saya nak beritahu bahawa ketika Maksa mula menyediakan laporan hak asasi dan terlibat secara seriuslah menggunakan instrumen hak asasi untuk highlight permasalahan umat Islam, kita juga mendapat satu, kita kata, tanggapan yang negatif daripada sebahagian orang Islam sendirilah, sebab human rights ni orang kata memang allergic kan kepada ramai rakyat kita. Dan kita pun faham kenapa mereka allergic lah. Macam kadang-kadang ada statement kumpulan-kumpulan hak asasi sebelum ni, contohnya macam Komanggo, terlalu banyak hak-hak yang mereka demand adalah bertentangan dengan umat Islam dan syariah. Jadi bila Maksa pun kita kata niche kita adalah hak asasi, kita menyatakan kepada rakyat Islam bahawa secara global kita mesti terlibat dalam instrumen antarabangsa supaya kita boleh bawa naratif Islam dan supaya kita juga tahu apakah bentuk-bentuk naratif hak asasi yang dipergunakan untuk, pada saya, penjajahan cara barulah ke atas umat Islam ni through human rights. Walaupun kita tidak ada fizikal penjajahan fizikal, tapi kita boleh sebenarnya sedang menghadapi penjajahan daripada sudut cara hidup kita, cara kita berfikir, cara kita menanggapi sesuatu isu daripada sudut hak asasi. So kita kena ada satu pihak yang memang menguasai kita kata instrumen ini dalam erti kata untuk mengimbangi dan juga menepis naratif hak asasi yang sebenarnya menyerang nilai kita sebagai seorang Islam dan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Jadinya bila Maksa ditubuhkan, bila kita buat laporan, of course kita kena belajarlah tentang apakah convention-convention yang ada, sejauh manakah convention-convention yang ada ni telah bertapak di negara kita. Kita ada convention yang kita telah terima dan kita ada convention yang kita masih belum terima lah. Sebagai contoh, kalau Convention Hak Kanak-Kanak CRC, Malaysia telah pun kita panggil ratify dan terima, tetapi adalah beberapa clause yang kita tak terima. Begitu juga convention tentang wanita ya, CEDAW, Convention Against Discrimination and Elimination of Violence Against Women ya, CEDAW ni kita pun telah terima, tetapi ada beberapa artikel yang kita reserve tak terima sebab ia bertentangan dengan syariah Islam dan juga sebenarnya value nilai kekeluargaan di Malaysia. Jadi bila kita prepare dan mengetahui dengan lebih mendalam, saya rasa ia menyebabkan mereka dari pihak NGO yang berfahaman liberal baru mereka tahu bahawa sebenarnya kita telah pun sort of tahu tentang trik ataupun kadang-kadang saya rasa pembohongan yang mereka lakukan terhadap kita di persada antarabangsa ya. Sebagai contoh, waktu kami pergi ke Geneva untuk UPR ketiga bulan November 2018, ada side event ataupun dipanggil satu proses dialog di mana NGO dibenarkan untuk mempelawa sesiapa juga daripada pihak yang hadir ke Geneva waktu itu mendengar pembentangan mereka. Ya, jadi waktu itu satu pembentangan yang dilakukan oleh NGO berfahaman liberal di Malaysia adalah tentang freedom of religion, kebebasan beragama. Dan dalam slide mereka menunjukkan tentang satu papan tanda yang menulis tandas Muslim ataupun Muslimin. Okey, tapi dalam slide tersebut diterangkan bahawa di Malaysia sampai ke tandas mereka beza-bezakan antara Muslim dan non-Muslim. There was the narrative waktu itu, dan saya memang waktu itu sangat terkejut kerana that's not the case. Rupanya signage tandas tu adalah tandas Muslim dan tandas Muslimat. Dia tersilap pasang dekat RNR ke, tak silap saya macam itulah.
it's not about tandas Muslim, tandas non-Muslim. It's about tandas Muslim dengan tandas Muslimah. Tetapi kadang-kadang berita mengenai itu yang kadang-kadang media, portal media liberal highlight dalam satu tajuk yang misleading, ya. Jadi dibawa ke pentas antarabangsa dan digunakan sebagai salah satu kononnya fakta bahawa Malaysia mendiskriminasi antara Muslim dengan non-Muslim, even sampai ke tandas dia. Padahal signage tandas tu untuk surau, ya, Muslim dengan Muslimah. So itu satu yang kami nampak. Kemudian sebelum itu juga ada laporan-laporan yang dibawa oleh pihak-pihak luar menceritakan tentang Malaysia, tapi dia ambil example Indonesia. Macam contoh satu laporan tentang Syiah mengatakan bahawa ada kejadian sehingga menyerang markas-markas Syiah dan membakar markas-markas Syiah. It is not in Malaysia, it is actually in Indonesia. Tapi kalau kita tak hadir waktu itu, tak ada siapa yang boleh verify, but the facts is not about Malaysia. Okay? Begitu juga bila kita belajar tentang instrumen ini, satu perkara lain yang saya nampak adalah apabila negara-negara kadang-kadang yang lebih rendah taraf pengukuran sesuatu indeks mengkritik kita. So macam contoh ada satu negara di bahagian saya ingat di Afrika mengkritik Malaysia tentang pendidikan. Tapi kalau ikut ranking, negara tersebut lagi bawah daripada Malaysia, kan? Jadi sebab itulah kat situ kita belajar tentang bagaimana mekanisme ini juga ada banyak kekurangan. Walaupun dia kata dia adalah satu mekanisme untuk memelihara hak asasi Malaysia dalam mana negara, minta maaf, tapi sebenarnya terdapat banyak perkara yang boleh dimanipulasi di peringkat sana. So kita belajar ini bila kita terlibat dalam proses. Jadi sebab itu saya selalu kata bahawa pada umat Islam, pada golongan muda, pada siapa juga, jangan tinggalkan proses-proses yang sedang berlaku ni. Kita engage, bila kita engage, kita akan dapati bahawa terdapat banyak perkara yang sebenarnya perlu diperbaiki, terdapat banyak manipulasi yang kita perlu tahu, dan kita juga sebenarnya boleh menggunakan instrumen hak asasi untuk memperbaiki masalah-masalah umat Islam.